وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات بنية الفتح والقبول والنفع والانتفاع والبركة والنفحة والشفاء والعافية والحفظ والوقاية والرحمة والمغفرة شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan kurniaan dari Allah dapat kita bersama lagi pada malam ini untuk kita habiskan perbahasan daripada hadis yang ke-18 daripada kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang berbunyi An Abi Dharr Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahihun. Baik, hadis ini maksudnya ialah kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana sahaja kamu berada dan susulilah kejahatan dengan melakukan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Alhamdulillah, kita dah habis dah dua fasa ataupun dua bahagian Nabi pesan pada kita. Dalam hadis ini tiga benda Nabi pesan. Yang pertama, takwa pada Allah Ta'ala. Yang kedua, buat amal kebaikan setelah kita melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi tentang takwa kita dah baca dah syarahannya. Tentang buat amalan setelah melakukan dosa, kita dah baca dah syarahannya. Jadi malam ni insya-Allah kita akan habiskan perbahasan hadis ini dengan perkara yang ketiga Nabi sebut, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik. Kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khaliq maksudnya ialah berakhlaklah kamu, an-nasa dengan manusia. Berakhlaklah kamu kepada manusia, ai amilhum wa ashirhum. Maksudnya bermuamalahlah kalian dan bergaullah kalian dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang indah, yang cantik, yang elok. Maksud hasanin ialah jamilun mahbubun. Akhlak ataupun tingkah laku yang baik, yang cantik dan terpuji dan disukai akhlak tersebut ataupun sikap tersebut. Contohnya macam mana? Kata Syekhuna pengarang kitab di sini rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa ulumihi wa barakatihi fid darain Allahumma amin. Contoh dia kata kamulatafatin wa talaqati wajhin. Contoh akhlak yang perlu kita buat ialah seperti akhlak berlemah lembut. Akhlak penyantun, akhlak jangan kasar. Dalam kitab adab yang pernah kita baca di Masjid Jalan Baru hari itu, dululah hari itu menjasak sangat, dulu dah khatam dah lama. Dalam tu Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mai satu hadis dari Nabi SAW, di mana hadis tersebut Nabi nak suruh kita bersikap lemah lembut. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kata Nabi, sesungguhnya sifat ar-rifqu, sifat lemah lembut, sifat baik, sifat sopan santun, takkan ada dalam satu perkara melainkan dia akan mencantikkan lagi perkara tersebut.
Diri kita kalau sikap elok, lemah lembut, tak kasar, maka kita akan nampak comel. Orang nampak kita bagus. Namun begitu kata Nabi, wala yunza'u, dan tidaklah dicabut, dibuang sikap lemah lembut tu dari sesuatu, illa syanahu, melainkan sesuatu itu akan nampak lebih buruk dan lebih tak elok. Jadi maknanya di antara sifat akhlak yang perlu kita buat pada orang ialah berlemah lembut dengan orang. Wa talaqati wajhin, dan di antara bentuk akhlak yang elok juga ataupun perilaku yang elok pada orang juga ialah kita menunjukkan wajah yang ceria. Jumpa orang senyum, ini akhlak. Dan senyum tu Allahumma salli ala Muhammad, seringan-ringan amalan tu kita buat, seringan-ringan sedekah kita buat. Sebab Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, senyuman yang kamu ukirkan di hadapan wajah saudara kamu itu sadaqatun, ganjarannya bagaikan pahala sedekah. Maknanya sekali kita senyum dekat orang, Allah akan suruh malaikat tulis dalam buku amalan kita tu satu pahala sedekah. Subhanallah. Tapi walaupun senyum ni benda mudah, tak semua orang boleh buat semua, tak semua orang boleh buat selalu. Allahu akbar. Jadi disebabkan tak semua orang boleh buat selalu dan ada orang yang ambil remeh benda ni, maka mai satu lagi hadis Nabi bagi peringatan. Nabi nak kata, Allahumma salli ala Muhammad, benda senyum lagu ni tak usah buat mudah. Jangan buat mudah, walaupun benda tu mudah, tapi jangan memudah-mudahkan. Dalam satu istilah orang Arab Mesir, dia kata basitah matistabsathash, dia kata. Ni kalimah ammi Mesir, bahasa kampung Mesir, bahasa dia, bahasa pasar dia. Basitah matistabsathash, dia kata. Benda hak yang mudah jangan duk bagi mudah lagi. Benda hak mudah jangan duk buat payah, dan jangan duk remeh-remeh ke benda mudah tu. Jangan kata alah tu ya pun. Jangan duk alah-alah. Sebab walaupun tu benda tu kecil, tapi nilainya besar. Macam tunjuk wajah yang ceria, macam senyum dekat orang tu, walaupun kecil, ringan, tapi contoh orang kata, hang awak tak senyum, apa nak senyum? Bukan boleh apa pun. Jangan duk buat apa lagu tu. Sebab Nabi pernah pesan, Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremeh-remehkan sesuatu kebaikan itu. Benda baik, apa saja benda baik, jangan duk pelekeh, jangan duk remeh. Contoh benda baik yang tak boleh pelekeh tu, Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi apa dia lagi, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ni adab ni ataupun akhlak ni. Kata Nabi, jangan duk pelekeh, jangan duk remeh benda-benda baik, walaupun benda baik itu ialah kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria, wajah yang manis, wajah yang senyum. Sebab kata Nabi nak pesan pada kita, jumpa dengan orang jangan duk masam sedia, kalau boleh senyum. Melailah keadaan yang memang tak ada nak senyum. Contoh lagu mana? Kita pergi rumah dia, waktu tu ada kematian di rumah dia, kita pun salam, ni aku main tak senyum, nak senyum dulu. Mana kawan sedih tu tak apalah. Jangan duk pergi pakai hadis ni pula. Hang tak ngaji hadis ke? Ustaz Habak dah malam tu senyum jangan duk lekeh. Senyumlah sikit. Tahulah orang mati pun senyum. Tu suruh marah dia. Kalau kata keadaan waktu tu tak mengizinkan untuk dia senyum, maka raikan. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Dan subhanallah, Nabi SAW seorang yang sentiasa senyum. Ada seorang sahabat Nabi, dia kata, sejak aku masuk Islam dan bermula daripada itu, Nabi tidak akan pandang kepada aku melainkan aku melihat Nabi itu sedia tersenyum. Abang kata Nabi ni subhanallah senyum sedia dengan orang. Kita ni senyum time kita seronok ya. Time kawan tu seronok kita masam juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di antara ulama yang saya tengok zaman lah ni, kita boleh tengok hak suka senyum ni, cuba cari seorang ulama namanya Al-Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Jufri daripada Yaman. Subhanallah. Dia ni sedia nampak muka senyum. Beramai dengan
panggil apa, akhlak tok wan depa, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khair, di antara contoh lagi cara muamalah, tingkah laku yang baik yang perlu kita buat kepada orang ialah wabadli ma'rufin, dan kita memberikan kebaikan kepada orang. Maksudnya dalam hidup kita ni, biarlah kita ni jadi orang yang bagus dan buat benda bagus dekat orang. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang hak paling bagus itu ialah orang yang paling banyak orang dapatkan manfaat daripada dia. Maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad, seseorang yang paling bagus di kalangan orang manusia lain ialah dia tu suka buat baik pada orang. Dia suka bagi manfaat pada orang. Ada saja kebaikan yang orang akan dapat dari dia. Nah, hidup kita ni biar jadi bermanfaat. Nah, jangan hidup nak cari manfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau kata bab nak karau manfaat untuk kita, laju. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, hari Ahad esok lori jualan rahmah kan parking depan sekolah tu. Oh, kita dulu. Nah, kalau boleh semua beras tu nak karau, lagi mana duit kita nak belilah beras murah tu. Pasal apa? Manfaat. Untuk siapa? Untuk kita. Tapi manfaat dari kita kepada orang, oh, junah pekin. Tak boleh, aku tak cukup dah kan? Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, di antara akhlak yang perlu kita buat ialah banyak berikan kebaikan pada orang. Nah, kalau tak mampu nak bagi kebaikan dengan cara keduniaan, harta, duit dan sebagainya, bagi apa yang ada dengan kita. Pandangan, nasihat, contohnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan paling kurang kalau kata tak boleh hidup kita ni banyak buat manfaat pada orang, buat satu lagi adab ataupun akhlak. Apa dia? Wa kaffi adhan. Elakkan daripada menyakiti orang. Maksudnya sekat diri kita, kaf. Kafun ni maksudnya sekat, halang. Dan tapak tangan ni pun dia makan kaf. Tapak tangan ni. Ni yadun, bahagian depan ni dia panggil kafun, tapak tangan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa tapak tangan dinamakan kafun? Kerana yakufu an adha. Tapak tangan inilah yang akan sekat keburukan yang boleh main kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi kalau kita tak larat ataupun tak mampu nak buat banyak kebaikan pada orang, tak mampu nak sedekah, tak mampu nak angkat barang orang, tak apa semua tu, jadi buat satu lagi, apa dia? Jangan duk menyusah orang. Nah, mudah kata, hidup kalau tak boleh bagi manfaat, jangan bagi mudarat. Nah, hidup yang perlu kita buat hanyalah memberi manfaat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan jangan kita sama sekali menyusahkan orang dan juga menyulitkan orang. Hatta di mana-mana sekalipun. Di masjid Jalan Baru lah ni kita duk baca kitab kita adab juga, karangan guru kita Syekhuna Syekh Hisham Al-Kamil. Lah ni baru masuk adab di jalanan. Adab duduk dekat jalan, lepak kedai kopi ke, tepi jalan ke apa ke. Jadi duduk di jalan tu pun ada adab dah yang Nabi ajak. Nabi SAW satu hari keluar, Nabi jalan, tengok ada para sahabat duduk menyimbang tepi jalan. Allahu Akbar, tempat laluan orang. Lepas tu Nabi kata, iyyakum wal julusa fit turuqat. Nabi kata, hampa ni tak usah duduklah tepi jalan. Lepas tu sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak buat benda lain lah. Kami duduk menyimbangnya pun duduk borak pasal benda tak, bukan kami buat jahat ke orang. Lepas tu Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, kalau begitu hampa kena bagi hak-hak bagi jalan. Nah, ada tanggungjawab kamu apabila kamu duduk di tepi jalan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Antaranya Nabi kata, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, wa kaful adha, halang daripada melakukan kemudaratan ataupun menyakitkan orang. Dan Allahumma salli ala Muhammad, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya tak ingat jumlah keseluruhan semua, tapi yang nak fokus ni dalam hadis tu Nabi kata ialah di antara adab duduk di jalan ialah kaful adha, sekat, halang kesakitan. Maksudnya elakkan daripada melakukan sesuatu yang menyusahkan orang di jalanan. Contoh lagu mana? Bila kita duduk di jalan, Allahumma salli ala Muhammad, nak parking motor,
maka janganlah kita parking menyebabkan orang susah nak lalu. Parking kereta tepi jalan contohnya, nak makan di kedai, jangan makan atas jalan tu, sebabkan lagi laluan tu jadi sempit. Kok kalau kadang ada orang naik motor ni, dia jenis jiwa dia healing tinggi. Naik motor tak berasa apa dah, dia bawa dengan jiwa, dengan otak dia, tak perasan dah depan tu. Sedap-sedap tu dengar belakang kereta, apa parking makan jalan. Itu adab juga, kaful adha. Elak daripada buat sesuatu yang orang susah. Allahu Akbar. Contoh lagi lagu mana kita pernah sebut di masjid tu hari tu. Allahu Akbar. Duduk di jalan ni jangan menyusahkan orang. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad, kita nak jalan, kemudian ada simpang. Abang lagu mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh kita nak keluar daripada Matan Pasiak ni, tang pintu gerbang kita tu. Kan? Kanan nak pergi ke apa ada kiri Sungai Pinang. Dulu hapsak dekat dengan ada pizza apa semua tu. Simpang besar tu. Kanan nak pergi Yang Putih, nak pergi ikut bomba apa semua tu. Kiri nak pergi ikut Sungai Pinang, ikut Sungai Rosa. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad, kita main daripada Yang Putih tu nak masuk ke Matan Pasiak. Jadi bila nak masuk tu, tolong pastikan bagi signal. Pasal apa? Itu adab juga. Sebab orang hak keluar daripada Matan Pasiak ni, dia keluar, dia berhenti, dia tunggu dulu tengok motor kereta kanan dia. Dia tak boleh keluar. Tiba-tiba duduk tunggu punya lama, elok sampai dekat, tengok dia masuk ke kiri, relax. Yang signal tak bagi. Apa perasaan orang kereta waktu tu? Haram kalau tahu masuk kiri, bagilah signal awal. Tak keduh tunggu lama lagu ni. Dah lah tunggu hak kanan pun lama dah. Dia lama, tiba-tiba tunggu dia masuk, rugi masa. Itu kaful adha. Jangan buat bagi orang susah. Senangkan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Naik motor nak masuk simpang ke apa, bagi signal awal. Jangan lewat. Kerana apa? Takut lagi berlaku benda-benda yang tak elok. Itu pun termasuk kaful adha. Elakkan daripada menyukarkan orang. Hidup ni jangan menyusahkan orang. Pepatah orang tua-tua pun kita kata, kecil-kecil tak mau mampu, besar-besar menyusahkan orang. Kan? Allahu Akbar. Jadi kadang kena juga kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Tapi sebenarnya hidup kita ni memang lagu tu, daripada kecil sampai besar semua menyusahkan orang. Kan? Kecil menyusahkan mak pak kita, main besar menyusahkan orang keliling kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad kena tukar. Allahu Akbar. Biar kecil tu bagi manfaat, besar juga bagi manfaat. Di antara manusia yang tidak pernah menyusahkan orang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta waktu kecil Nabi tak pernah menyusahkan orang. Sayyidah Halimah Sa'diyah, Allahu Akbar, bahkan sebelum tu mak Nabi sendiri pun tak berasa susah langsung mengandung Nabi, lahirkan Nabi. Waktu bawa 9 bulan ni jalan macam orang puk kempeh. Tak rasa kat dalam perut tu ada budak. Jalan buat kerja laju buat semua. Main beranak pula tak sakit macam orang perempuan ni nak beranak. Orang perempuan nak beranak ni teruk. Allahu Akbar. Kalau kita masuk dalam labor room tentang mereka nak lahirkan anak tu, ya Allah, macam-macam bunyi. Kalau ada beriman dapat Allah. Kalau ni yalah macam-macam lah jerit lah tu. Awak tak sakit. Tapi subhanallah, Nabi kita sewaktu nak dilahirkan, kata Sayyidah Aminah, dia langsung tak mengadu sebarang kesusahan dan kesakitan. Tu Nabi. Main waktu besar sikit, waktu bayi pula, ketika mana Sayyidah Halimah jaga Nabi SAW. Bila mana Sayyidah Halimah ambil Nabi dan kemudian besarkan Nabi, sewaktu dalam penjagaan tu, Nabi SAW hanya minum susu sebelah kanan saja, belah kiri tak mau minum. Allahu Akbar. Kemudian Sayyidah Halimah rasa tak torah, rasa macam takut berlaku masalah, buat balik pi ke mak Nabi SAW, Sayyidah Aminah. Habaq kata, wahai Aminah, anak hang ni pasal apa tak tahu, aku bagi susu kanan dia minum, kiri tak mau, padahal kanan dah habis dah, aku nak bagilah kiri juga, takut dia lapar, takut tak cukup, tapi kiri tak mau minum. Lalu Sayyidah Aminah tanya, wahai Halimah, kamu ada anak ke tidak? Saya ada anak kecil. Anak saya takkan bolok seorang-seorang. Nabi SAW hidup tak menyusahkan orang, hatta
mengepak adik-beradik susuan pun Nabi takkan berebut. Kecil waktu bayi lagi. Tu. Hidup Nabi sentiasa memberi manfaat kepada umat. Jadi kita begitulah, kalau kita mengaku sebagai umat, hidup sentiasa kita buat baik bagi manfaat kepada orang. Jangan sama sekali kita menyusahkan orang, memudaratkan orang. Sama ada dengan perbuatan kita, percakapan kita, ataupun pandangan kita, ataupun cadangan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar. Dalam satu hadis Nabi pernah doakan, Nabi kata, saya tak ingat matan dalam bahasa Arab. Nabi kata, ya Allah, siapa yang menguruskan urusan umat ini, lalu dia menyukarkan dan menyulitkan mereka, maka sukarkanlah dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, jika ada orang yang menguruskan urusan umat ini, lalu dipermudahkan urusan itu, maka permudahkanlah dia dan berilah taufik kepada dia. Maknanya Nabi Abang kata, siapa-siapa yang diberikan tanggungjawab, diberikan amanah untuk menguruskan urusan orang, kalau kata buat lebih kurang menyebabkan orang susah, Allah akan susahkan dia dunia akhirat. Ini kena peringat elok nah. Allahu akbar. Tak kiralah siapa, kita di peringkat urusan kecil besar, sampailah ke negara mana pun, kalau kata kita buat tu menyukarkan orang, menyusahkan orang, Allahumma shalli ala Muhammad, tunggulah, dunia kita takkan aman, akhirat lebih kita teruk. Contoh lagu mana? Siapa-siapa nak minta bantuan, nak apa, boleh, cuma isi borang 2 minggu sebelum. Ataupun isi borang 2 minggu sebelum. Jadi hamba Allah tu berharap sangatlah, dia pun pimit borang 3 minggu sebelum. 3 minggu sebelum borang dah ambil dah, dia pun isi, hantar lapiran apa semua, submit borang. Dia pun terima kasih, nanti kami cek nah, kami cek, nanti kalau apa-apa kami maklum. Kalau ada apa-apa kami maklum. Bahasa mula tu sedap. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, kawan pun tunggulah seminggu. Kan dia hantar 3 minggu, seminggu pertama tu dia tenang lagi. Karena proses tu 2 minggu sebelum tarikh nak dapat tu. Allahu akbar. Seminggu pertama tenang. Mai seminggu yang kedua, 2 minggu, awak tak telefon apa lagi ni? Borang aku okey ke tidak? Lampiran aku cukup ke tidak? Tak ada komen apa pun. Nanti kot, dia habaq kot, ni baru minggu kedua, pasal awal lagi mungkin seminggu tempoh mereka nak cek borang, mungkin ambil masa kot. Khair. Kemudian lepas habis 7 hari minggu kedua tu, masuk hari ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Bila hari ke-12 rasa tak sedap, lagi 2 hari lagi. Kan 2 minggu 14 hari kan. Lagi 2 hari lagi, mana tak ada jawapan apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun Assalamualaikum. Hari tu saya hantar borang permohonan untuk nak minta bantuan tu. Ada. Borang tu kami tengah duduk ni, duduk semak. Nanti apa-apa kami telefon lah. Tak lagi 2 hari. Masuk hari ke-13. Allahumma salli. Tak dapat apa Masuk hari 14, dapat Assalamualaikum, minta maaf, permohonan anda ditolak. Apa perasaan? Tu. Kita buat prosedur tu sebenarnya memang Allahumma shalli, proses kita perlukan masa untuk menguruskan, ataupun prosedur tu mengkaburkan pandangan orang yang pada asalnya kita memang tak mau bagi pun, tapi saja takut dia kata kat kita, selagi kita tolak mentah-mentah, buatlah prosedur, abang tak mau orang kata. Ingat, kalau buat lagu ni, dunia kamu susah, akhirat kamu turun depan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kamu telah zalim hamba Allah tu. Kamu dah tunjukkan jalan yang sepatutnya dia buat, maka dia buat, tetapi kamu dah khianat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kawan punyalah pi sana, ambil cop sana, apa semua gini, sediakan apa semua, tiba-tiba submit borang, lagi sehari minta maaf, tak lulus, ditolak, dibatalkan. Allahu akbar. Bukankah prosedur 2 minggu tu untuk kamu maklumkan? Contoh seminggu pertama, telefon, Assalamualaikum, minta maaf, borang ni ada sikit ni tak cok ni, boleh main cok dulu tak? Kurang-kurang dia boleh perbetul. Allahu akbar. Minta maaf, hak ni dia okey ke? Kalau masalah apa, habaqlah tu, supaya diperbetulkan, untuk memang dia akan dapat hak dia. Tiba-tiba kita saja melambat-lambatkan,
Akhirnya kita menyusahkan orang. Yang ni Nabi doa khusus. Nabi kata, ya Allah, siapa-siapa yang menguruskan urusan umat aku ni, dia buat payah, bagi payah dia, ya Allah. Payah dunia dan akhirat. Kita kena ingat, doa ni doa Nabi, bukan doa kita. Kita ni boleh lagi lah doa berjabur yang mata pun belum tentu terima lagi. Tapi kalau kata doa Nabi, confirm Allah angkat, Allah terima. Jadi siapa-siapa yang berani nak cuba kesusahan yang Nabi minta dari Allah untuk orang menyukarkan orang, buat. Menyusahkan, susahkan urusan umat ni, susahkan. Allahu Akbar. Sebab tu di antara akhlak yang perlu kita buat, kata Nabi SAW, wa khaliqin nas, bergaullah dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, ialah buat baik pada orang dan jangan menyusahkan orang. Khair. Natijahnya, siapa-siapa yang berakhlak dengan akhlak yang baik kepada orang, kata Syekhuna, fa inna fa'ila dhalika yurja lahu fid dunya al-falahu wa fil akhirati al-fawzu bin najati wal najahi. Orang yang berakhlak dengan akhlak baik, seperti sifat-sifat disebut tadi tu, berlemah lembut, ceria dengan orang, buat baik pada orang, sekat tak buat jahat pada orang. Jadi siapa yang ada perbuatan lagu ni, orang ni akan diharap, orang ni akan mendapat kebaikan di dunia. Kebaikan dunia ialah dia akan dapat kejayaan dalam hidup dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di akhirat esok dia akan mendapat kemenangan, iaitu berjaya mendapat syurga dari Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan daripada api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kata apa? Akhlak yang mulia ni, perangai elok ni, walaupun ianya hanyalah satu tindakan kita, perbuatan kita, tapi ganjarannya besar. Dunia akhirat kita dapat. Dalam satu riwayat, kata Nabi SAW, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Kata Nabi, tidak ada sesuatu amalan yang apabila diletakkan di timbangan pada hari kiamat nanti lebih berat daripada akhlak yang baik. Abang kata, kalaulah timbang perangai elok sebelah, puasa sebelah, puasa sunat sebelah, sembahyang sunat sebelah, jadi akhlak baik tu lebih berat. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Nabi kata lagi dalam hadis tu, wa inna sahiba husnil khuluqi, dan sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang baik, la yablughu darajata sahibis salati was shaum, akan mencapai darajat kedudukan seperti seseorang yang banyak sembahyang dan banyak puasa. Lagu mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ni orang A, ni orang B. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni besar, petak besar pasal apa? Dia ni rajin sembahyang. Sembahyang mai masjid awal pasal apa? Nak tahiyatul masjid dulu. Lepas tu, lepas azan dia akan sembahyang dulu, mengapa rawatib dan sebagainya, segala solat sunat, hajat, taubat, semua dia buat ni, sembahyang sunat ni. Okay, tak cukup sembahyang sunat, kemudian dia ni pula pantang mai tiap-tiap bulan Isnin Khamis mesti puasa. Tak cukup Isnin Khamis, Allahumma salli ala Muhammad, 13, 14, 15 hari putih puasa. Maknanya tiap-tiap bulan tu kalau ada hari-hari yang disunatkan puasa, semua dia puasa, tak tinggal. Jadi hamba Allah ni penuh dengan sembahyang sunat dia, penuh dengan puasa dia. Yang ni pula kuri, tengok Allahu Akbar, sembahyang tak rajin. Allahumma salli ala Muhammad, puasa pun jarang-jarang. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, orang ni lebih hebat dia punya kedudukan dia. Walaupun dia tak puasa banyak, walaupun dia tak sembahyang sunat banyak, tapi kedudukannya sama macam kedudukan orang puasa banyak ni, sembahyang banyak. Sebab apa? Sebab akhlak dia. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang yang mempunyai akhlak yang elok, kedudukannya akan mencapai seperti kedudukan orang yang rajin puasa, rajin sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok secara fizikal pun kan, ni kotak ni petak kan, walaupun dia besar, cuba tengok depan ni dengan hat ni, mana lebih lawa? Botol ni lawa lagi, dengan design dia, dengan color dia, dengan penutup. Kalau kotak ni dengan kemik dia, dengan terkoyak sini, tapi dalam dia bagus, ada tisu, ada apa, penuh. Macam itulah kita Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dalaman kita, amalan kita penuh dengan puasa sunat,
dengan sembahyang sunat, tapi kalau akhlak buruk tak pakai dalam tu. Allahu akbar. Berbanding kita ni tak rajin nak sembahyang pun, tak larat, sakit lutut, nak sembahyang pun bunyi prok-prok kan, pelembak kan, tak larat nak sembahyang, tapi kita ni jaga, tak pernah kata kat orang, senyum kat orang, orang minta tolong senang kita bagi, tak pernah menyusahkan orang. Hak tu lebih bagus. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai akhlak yang baik akan mencapai kedudukannya seperti seorang yang banyak sembahyang dan banyak puasa. Wa su'ila sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama an akthara ma yudkhilu an-nas al-jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk syurga? Allahumma salli ala Muhammad. Maksud di sini ialah selain daripada amalan fardu yang kena kita buat tu, amalan tambahan lain apa yang lebih elok untuk dibuat, dan amalan tersebut dia punya peratus untuk kita dapat syurga tu besar. Lalu Nabi jawab, amalan tu ialah taqwallahi wa husnul khuluqi. Amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk syurga ialah yang pertama, bertakwa kepada Allah. Sebab apa takwa? Kerana maksud takwa ialah buat hak Allah suruh, tinggal Allah larang. Selesai. Dan yang kedua ditambah dengan apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, habaq kata apa? Kita ni, kalau hidup kita, Allahumma salli ala Muhammad, yang difardukan ke atas kita sembahyang, puasa, zakat, haji, Allahumma salli ala Muhammad, tu fardu wajib kita buat hari-hari. Kalau kata kita buat apa yang Allah suruh daripada benda fardu ni, kita tak tampung dengan sunat-sunat pun, dan kemudiannya kita tinggal apa Allah larang kita, tak buat maksiat, tak buat dosa apa semua, selesai dah kita. Dan kemudian ditambah dengan akhlak yang mulia, itulah yang akan melayakkan kita masuk syurga, walaupun kita tak banyak amalan sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah mereka yang paling baik, paling indah akhlaknya. Makin elok akhlak, makin mulia diri dia. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa Nabi ukur orang tu elok dari sudut akhlak, tak ukur dari sudut banyak amalan? Kerana berapa ramai orang yang banyak amalan tapi akhlak teruk. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh akhlak dari sudut mana? Akhlak menghormati orang, akhlak juga. Allahu akbar. Saya nak kongsi satu keadaan yang mana jangan kita perasan dengan amalan kita tanpa kita menjaga akhlak sewaktu melaksanakan amalan. Saya tak mau mention mana-mana tempat. Kalau siapa yang ada dalam suasana ketika itu dengan saya, tolong jangan habaq di mana siapa. Ada satu malam, Allahumma salli ala Muhammad, saya dijadualkan untuk nak kuliah kat satu masjid. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, hari Selasa. Biasa dalam Penang kita ni hari Selasa malam tu khusus untuk jemaah tabligh. Masjid kita ada tak? Tak ada. Banyak-banyak masjid tu, banyak masjid surau Selasa untuk jemaah tabligh. Khair. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, jadual asal saya minggu sebelum, tapi saya ada kerja, ada masalah, tak boleh main, saya tunda di Selasa yang seterusnya. Kalau ikutkan malam tu kosong, tapi dah saya ada iklan pun dah buat semua. Tak apalah, lepas mayang maghrib, Allahumma salli ala Muhammad, belum habis apa lagi, imam dah habis baca doa apa semua, tiba-tiba bangkit hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi kepada jemaah semua sekalian. InsyaAllah nanti selepas solat sunat ba'diyah kita akan ada majlis iman dan selalu umum je lah, majlis iman dan majlis taklim, majlis zikir gitu. Minta semua hadir untuk mendengar sama-sama. Sedangkan kami daripada yang lepas pun boleh main, takkan orang belah ni tak boleh. Perli pula ke belakang. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, masing-masing terpinga-pinga lah, khususnya pihak jawatankuasa masjid. Seperti ni kan? Allahu akbar. Kemudian barulah pengurusi bangun, Assalamualaikum, malam ni insya-Allah kita ada kuliah maghrib oleh fulan bin fulan bin fulan.
minta semua jemput bersama. Khair. Baik. Tuan-tuan agak-agak boleh faham tak apa yang nak sampaikan di sini. Kita mengajak orang untuk amal, untuk orang sembahyang berjemaah, orang mengimarahkan masjid, orang dengar majlis ilmu, tapi kita terlupa bab adab, bab akhlak. Kamu orang luar, mai ke tempat masjid tu. Masjid tu ada tuan dia, ada pengurusan dia. Pernah tak kamu tanya sepatah sebelum nak apa pun, Assalamualaikum tuan, malam lagi kami nak buat majlis taklim, boleh tak? Lepas mayam maghrib lagi kami nak buat majlis bayan, boleh tak? Pernah tak kita minta begitu? Tak, saya bukan nak condemn ataupun nak merendahkan jemaah tabligh, tidak. Usaha mereka sangat besar, cuma kita nak kebetulan tu je. Nah, kita pergi tempat orang masjid tu, ada pihak pengurusannya dan sudah tentu ada aturannya, apa yang telah ditetapkan nak buat ataupun tak buat. Kita sebagai orang luar tak boleh memandai-mandai. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaqud ala takrimatihi illa bi'idnihi. Kata Nabi, seseorang laki tidak boleh menjadi imam ke atas laki yang kedua di rumah dia. Maksudnya macam mana? Kalau saya pergi rumah Cikgu Rahim, Allahumma salli ala Muhammad, bila saya jadi tetamu di rumah cikgu, masuk saja waktu, walaupun saya ni mengajar, walaupun saya ni Allahumma salli ala Muhammad, baca hadis, baca Quran, tafsir apa semua, bila pergi rumah cikgu, walaupun saya jadi imam di surau mana, di masjid mana, saya tak boleh jadi imam dalam rumah cikgu. Yang layak untuk jadi imam ialah cikgu, tuan rumah tu sendiri. Tu Nabi pesan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi pesan lagi, wala Allahumma salli ala Muhammad, la ya'umman ar-rajul ar-rajul fi sanihi wa la yajlisu ala takrimati illa bi'idnihi. Dan tak boleh dia duduk di atas tempat yang telah pun dikhususkan untuk tuan rumah melainkan dengan izinnya. Baik, hadis ni apa Nabi nak kata, adab kita kalau pergi rumah orang, ikut apa yang tuan rumah tu aturkan. Jangan kita pandai-pandai. Contoh, kalau saya mai mengajak di sini, Allahumma salli ala Muhammad, masuk waktu Isyak, saya pergi kita qomat, saya tak boleh pandai-pandai pergi duduk jadi imam tu, tak boleh, Nabi larang. Bukan tempat saya. Macam itulah Allahumma salli ala Muhammad. Saya walaupun mengajak di mana-mana, di masjid ni saya tak mengajak. Tiba-tiba saya tengok kosong malam tu, tak ada orang mengajak, saya tak boleh pandai-pandai pergi naik di atas meja, di atas kursi ni, Assalamualaikum, mengajak tu, tak boleh. Sebab bukan saya, bukan tempat saya. Itu adab. Allahu Akbar. Sebabkan kita hanya pentingkan soal itu saja, soal amal ibadat, jaga sunat sebagainya, tapi akhlak tak ngaji. Akhirnya bila kita buat sesuatu, orang nampak buruk terus kat kita. Orang kata mereka ni kerja ni ya, tapi hormat orang tak. Nampak? Sikit je. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Nabi kata dalam hadis tadi, benda akhlak ni kalau cabut sikit ya, orang nampak buruk. Allahu Akbar. Tu Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sebab apa Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang paling indah, paling elok akhlaknya. Dan Nabi tak ukur dengan amalan, kerana berapa ramai orang yang banyak amalan tapi akhlak tak ada. Macam keadaan tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma u'ta al-mar'u al-khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ialah akhlak yang baik. Hidup kita ni, kalau kita, Allah tak izinkan kita untuk beramal banyak, sunat banyak, Allah tak izinkan kita untuk jadi kaya raya, Allah tak izinkan kita untuk jadi orang cerdik pandai, tapi Allah bagi kita akhlak yang elok, akhlak yang bagus, hak tu lebih bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa ramai orang cerdik pandai tapi akhlak tak ada, buruk keadaannya. Jadi seelok-eloknya anugerah dari Allah pada kita ialah akhlak yang elok. Dalam satu pesanan ataupun nasihat daripada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu arda, Allahu Akbar, kata beliau, man u'ta husnu suratin man u'ta husna suratin wa khuluqan hasanan wa zawjatan salihatan faqad u'ta khairai dunya wal akhirah. Siapa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya rupa yang comel, rupa yang elok dan akhlak yang elok,
serta isteri yang solehah, maka orang ini telah dikurniakan kebaikan dunia akhirat. Dunia apa dia? Muka comel, bini bagus. Akhirat apa dia? Akhlak elok, bini bagus. Baik, sebab apa tang bini bagus dia kongsi dua kebaikan dunia akhirat? Kerana zaujah salihah bukan setakat bonus kepada seorang suami itu, bahkan zaujah salihah ini merupakan pembantu bagi suami untuk lebih soleh. Sebabkan isteri yang itu salihah, maka isteri itu akan sentiasa mendorong suaminya untuk beramal soleh. Sebaliknya, kalau isteri itu tak salihah, laki nak buat baik sikit je, dia tanya, bang nak bagi derma ke kat Palestin? Cadang nak bagi. Bang nak bagi berapa? Dia tanya berapa tu, jaga-jagalah. Allahu Akbar. Tak banyak pun, ingat dalam bank ada 5,000, nak bagi 1,000. 1,000? Dia buat terkejut boleh. Tu. Allahu Akbar. Kok lah tanya, abang nak bagi apa? 1,000. Dalam bank ada apa bang? 5,000. Awak 1,000 bang, bagi 4,500. Tinggal 500 sudah lah kita. Tu solehah. Tapi kalau hak jadi ni, abang nak apa? 1,000. 1,000. Dalam bank ada apa? 5,000 abang. Anak esok nak sekolah, yuran, nak ni nak masuk je satu, saya pun nak beli barang, nampak tu beras pun nak habis dah. Tu. Tapi kalau zaujah salihah, dia tak boleh tengok laki dia buat sikit, dia suruh buat banyak. Ada satu kisah, Allahumma salli ala Muhammad, hamba Allah ni, dia kalangan orang salihin, dia kalau nak sedekah, dia kena sorok, tak boleh habaq kat bini dia. Allahu Akbar. Pasal apa? Kalau dia habaq, dia kalah. Sebab bini dia ni tak boleh tengok laki dia bagi sedekah. Kalau kata laki dia bagi sedekah 1,000, esok dia sedekah 2,000 bini tu. Pasal tu dia sorok. Dia tak mau bagi bini lawan dia dalam bab kebaikan lagu tu. Kita tok laki lah ni sorok pasal apa? Tak mau bagi tahu, takut lagi kena marah. Awak bagi banyak tu. Abang ni kalau kat depa bagi banyak. Kalau ni macam-macam alasan, tak ada duit lah, nak simpan lanu lah. Kat depa boleh ya? Tu. Allahu Akbar. Di antara ujian bagi seorang suami. Terpaksa sembunyi sedekah. Dan subhanallah, maknanya orang suami yang dapat isteri lagu ni, dia boleh mengamalkan satu hadis Nabi, iaitu cara bersedekah. Sedekah yang paling baik ialah, kata Nabi, sedekah yang mana tangan kirinya memberi, tangan kanan tak tahu. Memang lagu tu lah. Allahu Akbar. Seorang suami kena bagi sampai tahap orang sebelah dia pun tak boleh tahu. Kalau tahu lagi pening kepala. Allahu Akbar. Khair. Jadi sebab itulah zaujah salihah ini, orang kata apa, satu anugerah bagi suami, yang mana kebaikan zaujah salihah ni dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Kemudian kita habis juga bab ni. Lanjut sikit boleh cikgu, no? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ruwiya bi sanadin hasanin 'anil hasani 'anil hasani 'anil hasani 'anil hasani 'an jaddil hasani, inna ahsanal hasani al khuluqul hasanu. Subhanallah, comel hadis ni. Hadis ni dia punya sanad dan juga matan dia sangat comel, kerana hasan 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 hasan, dan cerita pula pasal akhlak yang hasan. Dalam kita ni ada nama Hasan tak? Allahu Akbar. Ada? Allahumma salli ala Muhammad. Untung orang nama Hasan ni. Baik. Jadi maksudnya macam mana? Diriwayatkan dengan sanad yang hasan, sanad yang baik. Sanad ni tak ada keraguan. Anil Hasani, daripada seorang yang bernama Al-Hasan. Hasan yang pertama ni meriwayatkan daripada yang bernama Hasan. Hasan yang kedua meriwayatkan daripada Hasan. Hasan yang ketiga meriwayatkan pada Hasan. Dan Hasan yang keempat ni meriwayatkan pada datuk kepada Hasan, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksudnya macam mana? Hasan yang pertama, iaitu namanya ialah Al-Hasanu ibnu Sahal. Allahumma salli ala Muhammad. Yani Allahumma salli ala Muhammad, tabi'in. Allahu Akbar. Minta maaf, sebelum tabi'in lagi. Hasan yang kedua, Al-Hasanu ibnu Dinar. Ni tabi'in. Hasan yang ketiga, Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Basri, yang ni tabi'in. Dan Hasan yang keempat ialah Sayyidina Hasan bin Ali, sahabat Nabi, cucu Nabi. Dan seterusnya an Jaddil Hasan, daripada Datuk Hasan, yakni Tok Wan kepada Sayyidina Hasan tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah, susunan mata sanad ni sangat cantik yang meriwayatkan semua nama Hasan. Start daripada sebelum tabi'in tu, naik kepada tabi'in, naik kepada tabi'in, naik kepada sahabat. 4 orang ni semua nama Hasan. Nah, Hasan bin Sahl, Hasan bin Dinar, Hasan al-Basri, Hasan bin Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala Allah. Baik. Apa hadis ini sebutkan? Nabi kata apa? Inna ahsanal hasani al-khuluqul hasanu. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang baik ialah akhlak-akhlak yang baik. Subhanallah. Semua baik-baik saja. Daripada Datuk Hasan, sebaik-baik ataupun inna ahsanal hasan, sebaik-baik benda yang baik itu ialah akhlak yang baik. Nah, subhanallah. Nabak kata Nabi nak kuatkan lagi pada kita bahawasanya hidup kita ni cuba lengkapkan kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, itulah anugerah yang baik. Wa fil hadithi, dalam satu hadis kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Baik, kemudian kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala, arba'un, ada 4 perkara tarfa'ul abda ila a'ali darajat. Kalau seseorang hamba tu ada 4 perkara ni, maka dia akan mengangkat kedudukan hamba tu di tempat yang paling tinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, walaupun dia ni amalan tak banyak dan tak cerdik, ilmu tak banyak. Nah, walaupun amalan tak banyak, ilmu sikit, tapi dalam hidup dia ada 4 benda ni, dia ni orang paling tinggi kedudukan. Apa dia? Yang pertama, al-hilmu, sikap lemah lembut. Yang kedua, at-tawadhu', merendahkan diri. Yang ketiga, as-sakha', pemurah. Dan yang keempat, wa husnul khuluqi, akhlak yang baik. Nah, siapa ada 4 benda ni, dia ni orang bagus, orang mulia. Wa fil hadis, dalam riwayat yang lain kata Nabi, khislatan la yakunani fi mu'minin, ada 2 sifat tak boleh ada kepada seorang mukmin. Kalau sifat ni ada, tak kira sebagai seorang mukmin yang sempurna. Apa dia? Su'ul khuluqi wal bukhlu, buruk akhlak dan bakhil. Nah, Nabak kata, Nabi seolah nak kata kat kita, orang mukmin hak betul-betul sempurna iman dia, akhlak dia bagus-bagus, akhlak dia tak buruk. Dan orang mukmin kalau nak kata betul-betul sempurna iman dia lah, dia tak kedekut. Jadi kalau kita nak kedekut tu, kena fikir balik, aku kedekut lagi tak sempurna iman. Jadi kita kena jadi seorang yang pemurah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, li'an yushibani fajirun hasanul khuluqi ahabbu ilayya min an yushibani abidun sayyi'ul khuluqi. Kata Imam Fudail bin Iyad, ni masalah kalau kita nak cari kawan. Nak kawan dengan siapa? Hak cerdik pandai tapi rajin pusing ke? Ataupun tak pandai cerdik tapi bagus? Ni kata Imam Fudail bin Iyad, moga bersahabat dengan aku itu seorang fajir, seorang pendosa, namun begitu akhlaknya baik. Lebih aku cintai, aku lebih suka berbanding seseorang hamba, seseorang ahli ibadat yang rajin beribadat namun buruk akhlaknya. Pelik kata-kata Imam Fudail ni. Dia nak kata lagu mana? Ni Allahumma salli ala Muhammad, jenis hawak punya orang, tak tahuan punya. Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad, sembahyang Jumaat jarang-jarang main. Allahu akbar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kasar dengan orang. Kasar ni maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia ni suka buat dosa peribadi. Allahu akbar. Jarang main-main Jumaat, dosa peribadi banyak. Apa dia? Dosa dengan Allah Ta'ala lah. Sama ada dia buat benda tak elok semua ni. Pendosa lah mudah katakan. Hak ni subhanallah, jubah serban putih sedia, dalam masjid sedia, hari-hari dalam masjid buat ibadat. Beza ada orang ni, hak ni bagus, berjurus akhlak, dengar cakap. Hak ni buruk akhlak, mengata kat orang kasar, tak pernah senyum, tak pernah bergaul dengan orang, tak pernah orang nak nasihat pun tak mau dengar. Ni hak yang ahli ibadat ni. Kata Imam Fudail bin Iyad, lah ni, hak ni aku lebih suka kawan berbanding hak ni.
Sebab apa Imam Fudail kata lagu tu pelik? Yalah, dengan orang ahli maksiat nak kawan pula, ahli ibadat wah tak kawan, dia kan bagui dah. Rahsianya kerana orang yang walaupun dia tu ahli maksiat, tapi kalau akhlak dia bagui, dia senang dibentuk. Senang Imam Fudail bin Iyad nak nasihat dia, nak bimbing dia. Berbanding hak ni dah ahli ibadat dah kuat semayang apa semua dah, tapi akhlak tak elok, ketegak, sombong dengan orang, susah nak bentuk. Dan bila susah nak bentuk, bahkan pangai dia pula semua nak betul, jadi susah nak bimbing. Sebab tu kata Imam Fudail bin Iyad, orang hak yang ahli maksiat berkawan dengan aku tapi baik akhlaknya, lebih aku suka, kerana senang nak ubah dia. Baik. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Abu Hazim, ni contoh akhlak tak elok ni. Al-Imam Abu Hazim rahmatullahi alaih mengatakan, min su'il khuluqi fir rajuli, di antara bentuk tanda-tanda kata seseorang lelaki tu ada buruk akhlak ialah ay yadkhula ala ahlihi wa hum fi sururin yadhakun fayatafarraqu khaufan minhu. Ni cuba cek balik, ada ke tak kat kita? Jenis garang. Termasuklah akhlak tak elok. Apa dia? Kata Imam Abu Hazim, antara contoh seorang lelaki tu ada perangai buruk, akhlak tak elok ialah dia balik ke rumah, jumpa dengan ahli keluarga dia, padahal sebelum dia balik tu, sebelum dia masuk rumah, ahli keluarga tu tengah seronok, duk gelak, duk melawak lebih kurang sama-sama mereka. Masuk dia pakat berselerak habis masuk bilik masing-masing, takut kat dia. Tu. Maknanya apa? Kita ni jenis ketua komando dalam rumah kita. Semua orang takut, tak boleh buat apa. Termasuk dalam akhlak tak elok. Bahkan lebih teruk pada tu lagi, wa kadzalika min su'i khuluqi, di antara tanda kata seorang tu buruk akhlak ialah hurubul qittati minhu, kucing pun lari daripada dia. Pasal apa tahu dah, kucing kenal dia ni, kalau pi dekat dah confirm kena penyepak depan muka. Kan, Allahu Akbar. Ni jenis duk makan, kucing medok genyeh kat kaki, sepak kucing dengan kaki kena muka dia, kena badan, buruk akhlak. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu Akbar. Ala kulli hal, kita dididik ataupun diminta untuk kita nak tarbiyah diri kita supaya kita berakhlak dengan baik. Dan kalaulah kita berhadapan dengan orang yang buruk akhlak, nak buat lagu mana? Kita kena buruk balik kan? Contoh, orang tu jenis suka maki kita, nak maki balik. Orang tu jenis kasar kita, nak kasar balik. Ini satu lagi keadaan. Kalaulah orang tu buat jahat pada kita, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita gunakan kata, tak boleh lagu tu, dah kata nak lawan kena suruh lah, dia kata kena kata balik, tak boleh. Dah Nabi pesan dah, Allahumma salli ala Muhammad, sibabul mu'min fusuqun, maki orang, caci orang fasik, dosa, maka jangan duk buat lah. Tak kisahlah dia nak maki kita berkandak terang mana sekalipun, kita jangan duk balas walaupun sepatah. Tambah-tambah kalau kita mengaku ni sebagai seorang Muslim, kita mengaku kata kita ni nak bawa agama Islam, kita nak bawa akhlak Nabi, tiba-tiba dalam ucapan kita tak ikut cara Nabi. Cuba cari dalam riwayat hidup Nabi, Nabi pernah maki seorang kafir yang mereka tu ramai-ramai maki Nabi, bahkan upah tukang syair, upah hamba-hamba main gendang pula pergi maki Nabi. Cuba cari Nabi balas apa dekat mereka. Nabi kata balik kat mereka, tak ada satu sepatah pun Nabi keluar. Tu, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, ikutlah betul-betul akhlak Nabi. Kerana disebabkan akhlak tak elok tu, buruk habis orang tengok. Orang tak pandang dah benda bagus kita nak bawa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Sabar dengan orang yang buat jahat kat kita, akhlak tak elok pada kita. Kita panjang sikit lah pasal ni kuliah lah. Bulan 12 tak jumpa dah. Bulan 11 tak jumpa dah. Nanti Allahumma salli ala Muhammad bulan 12 pula. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi ni, dia kahwin dengan seorang perempuan yang buruk akhlak, perangai huduh. Bini dia ni, Allahu Akbar, suka duk merepek, suka duk bising kat dia, depan orang boleh maki laki. Allahu Akbar. Tapi dia sabar, si suami ni sabar.
Sampai tahap orang lain pun tengok kesian kat dia, tak boleh tengok. Apa dia buat kat lelaki lalu tu. Lalu ada orang main nasihat kat dia, kata, ala tufarriquha wa hiya tu'dhika bi su'i khuluqiha. Wahai imam, wahai syekh, awak tak cerai lah bini tu. Teruk sangat dia buat tu. Buruk sangat akhlak sampai dia sakitkan hang, menyusahkan hang, mengatar depan orang. Cerailah. Jawapan dia apa dia? Bila orang suruh cerai, kalau kita betul hang agak lagu nak ramai perempuan lain janda lembak yang bagus ni. Orang tu tak apa, kita bincang belakang. Kita seronok lagi dah. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Syaqi Al-Baqi dia kata, in kanat sayyi'atal khuluqi fa ana husnul khuluq. Kalaulah bini aku tu buruk akhlak, jadi aku kena jadi akhlak yang baik lah. Aku tak boleh tunjuk buruk macam dia. Lau faraqtuha, kalau aku ceraikan dia, sirtu mithlaha, aku pun jadi macam dia, buruk akhlak juga, ceraikan bini aku. Dia buat apa aku nak jadi jahat macam dia? Allahu akbar. Wa ma'a hadha akhafu an la yumsikaha ahadun ghairi li su'i khuliqiha. Dan satu lagi, aku tak mau bila aku ceraikan dia, esok tiba-tiba orang lain kahwin dengan dia, tiba-tiba orang tu pula dapat buruk macam ke dapat lah ni. Tu sampai tahap tu sekali fikir kita, elok ada siapa nak kat dia. Tolak murah-murah kata. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal tak tahan sangat dengan bini. Tapi subhanallah, akhlak ulama di sini depa tetap sabar dengan keburukan isteri mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah satu ketika ada seorang lelaki mai jumpa dengan Sayyidina Umar. Yashku ilaihi khuluqa zaujatihi. Laki ni mai mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni khalifah. Mai mengadu, kata, wahai khalifah, saya nak minta nasihat sikitlah. Apa saya nak buat? Bini saya, ya Allah, tak tahan dah tuan khalifah. Saya balik maki. Kalau pinggan tak terbang semalam tak sah. Buat legona tuan Syekh, tuan khalifah. Perlu tak kalau saya bawa pergi ke qadhi, minta cerai apa semua ni? Apa pandangan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia tujuan nak pergi jumpa Sayyidina Umar, nak habaq tu. Nak pergi jumpa Sayyidina Umar, nak habaq sikap perangai buruk bini dia tu. Bila sampai di rumah Sayyidina Umar, fa waqafa bi babihi yantadhiruhu. Sampai je depan rumah Sayyidina Umar, tunggu Sayyidina Umar keluar nak ngadu. Sambil duk tunggu tu, tiba-tiba fasami'a imra'atahu tastatilu 'alayha bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu 'alayha. Laki tadi hak mai nak mengadu pasal buruk akhlak bini dia tu, mai rumah khalifah nak dapatkan nasihat bantuan semua, tunggu di luar. Tunggu di luar. Rupa-rupanya khalifah pun kena marah dengan bini. Bini Sayyidina Umar pun tinggikan suara dekat Sayyidina Umar. Tastatilu 'alaiha, maksudnya melampaui batasan ke atas Sayyidina Umar dengan suara dia yang kuat, bilisaniha, dengan kata-kata dia apa semua. Waktu tu Sayyidina Umar apa? Wa wasakitun, dia diam je. Tak balas walaupun sepatah. Akhirnya lelaki tadi tu fansarafa ar-rajulu, dia pun kalau khalifah pun lagu dia aku lebih lagi lah kan. Tak, aku ni terang mana sangat ya, khalifah tak hak garang tu pun diamnya isteri dia. Dia pun nak balik. Bila nak balik, Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Umar buka pintu. Buka-buka tengok dah nak berjalan dah, Sayyidina Umar kata, mai. Ada apa masalah? Ma hajatuka, ada hajat apa mai ni? Nak mengadu apa? Nak minta apa? Sila. Dia pun kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika khuluqa zaujati wastitalatiha alayya. Saya ni sebenarnya mai nak mengadu pasal buruknya akhlak bini saya. Hari-hari duk maki kat saya. Tapi fasami'tu zaujataka kadhalik. Bila aku sampai, aku dengar lah bini hang pun sama je macam aku. Jadi farajat tu aku pun baliklah. Buat apa aku minta, padahal kamu pun sama saja. Idza kana hadha halu Amirul Mukminin ma'a zaujati fa kaifa hali? Kalaulah ini keadaannya Amirul Mukminin dengan suami, dengan isterinya yang sebegitu, aku lebih apatah lagi. Tak apalah. Kemudian Sayyidina Umar kata, inni ahtamiluha li huquqillaha alayya. Wahai fulan, aku sabar selama ni dengan perangai dia sebab ada tanggungjawab dia ke atas aku.
Maksudnya ada hak-hak yang perlu aku bagi dekat dia, tanggungjawab aku. Apa dia? Innaha tabikhatun li ta'ami. Isteri aku ni dialah yang masak makanan aku. Khabbazatun li khubzi, dia yang buat roti untuk aku. Ghassalatun li thiyabi, dialah yang basuh baju aku. Murdi'atun li waladi, dialah yang menyusukan anak aku, menjaga anak aku, membesarkan anak aku. Walaysa dhalika biwajibin 'alaiha, semua tu bukan wajib ke atas dia pun. Wa yaskunu qalbi biha 'anil haram, dan disebabkan dia isteri aku, maka hatiku tak terdetik dengan benda haram, nak berzina ke, nak mengorat perempuan lain, tak ada. Jadi fa ana ahtamilu hadzalik, aku sabar pasal itu ya. Jadi ni nasihat dan juga pedoman kita suami-suami inilah. Nah, sabar dengan isteri kita, renung balik apakah orang kata apa pengorbanan isteri yang buat kat kita. Walaupun mulut pok-pek dah gitu, alhamdulillah balik beli buka periuk ada nasi. Allahu akbar. Nah, cuma si isteri jangan pula itulah dok kata dah. Allahu akbar. Maknanya apa? Masing-masing kita kena hormat, menghormati, hargai satu sama lain. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Dan pernah juga Sayyidina Umar nasihat kepada lelaki yang lain dengan kata Sayyidina Umar, fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun. Kata Sayyidina Umar, bila ada orang main mengadu tentang masalah isteri ini, Sayyidina Umar kata, fahtamilha ya akhi, sabarlah wahai saudaraku, tanggung Sa'd. Fa innaha hiya muddatun yasirah, karena kesusahan yang kamu alami disebabkan buruknya akhlak isteri kamu ni hanyalah satu tempoh yang ringkas, yang pendek. Sampai satu masa nanti kamu akan tak dengar dah semua tu. Sama ada kamu tak dengar kerana kamu dulu dalam kubur, ataupun dia dalam kubur. Sama ada kamu mati dulu, kamu takkan dengar dah, ataupun dia mati dulu, kamu takkan dengar dia merepek lagi dah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu syair mengatakan, khudhil afwa an jahilin qad bagha alaika tafuz bil maqamil amini wa bil urfi fa'mur wa kun muhsina wa wasil wa a'rid 'anil jahilin. Maksud dia kata khudhil afwa, ambillah langkah memaafkan orang daripada orang yang jahil. Maksudnya jangan duk layan sangat orang jahil, maafkan orang yang tak reti, tak apalah, biar kat depa. Walaupun banyak mana pun dia buat buruk kita, sebabkan dia tak tahu, maafkan. Tafuz bil maqamil amin. Kalau kamu buat macam tu, kamu akan mendapat kejayaan tempat yang sangat baik, sangat mulia. Wabil urfi fa'mur, dan arah dan suruhlah untuk melakukan kebaikan. Wa kun muhsina, jadilah orang yang baik, orang yang buat baik. Wa wasil, sambunglah silaturahim. Wa a'rid 'anil jahilin, dan jauhilah, palinglah kamu, janganlah kamu selalu bersama dengan orang yang jahil. Kesimpulan daripada hadis ni, kata Syekhuna, hadis ini hadis yang sangat besar kaedah dalam agama kita, kerana dalam hadis ini mengumpulkan 3 hak, 3 tanggungjawab ke atas kita. Yang pertama, hak Allah Ta'ala. Yang kedua, hak orang mukallaf, iaitu orang yang keliling kita. Yang kedua ialah hak seorang mukallaf, iaitu hak peribadi kita. Dan yang ketiga, hak orang lain. Dalam hidup kita ni, kita kena bagi hak untuk Allah, hak untuk diri kita, dan hak untuk orang-orang lain. Apa dia? Adapun hak Allah ialah bertakwa kepada Allah. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, itulah hak Allah Ta'ala. Hak diri apa dia? Buat jahat, cepat-cepat cuci jahat dosa tu, bersihkan jiwa kita. Tanggungjawab terhadap diri kita ialah sentiasa bersihkan jiwa kita, diri kita daripada dosa dan juga kesalahan. Tu hak ke atas diri kita, kepada diri kita. Dan yang ketiga, hak kepada orang lain ialah bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik, akhlak yang elok, tegur assalamualaikum, apa khabar, sihat. Ni jangan orang mai kasar, sombong, jangan. Apa salahnya kita hidup bermesra satu sama lain, biar tak kenal. Assalamualaikum, mai mana? Cukup. Tak perlu kita nak ramah, tak perlu kita nak rapat dulu. Cukup sekadar kita tegur, orang dapat menyapa satu sama lain. Akhlak yang baik. Moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Habis setakat ini dulu insya-Allah subhanahu wa ta'ala perbahasan hadis yang ke-18. InsyaAllah hadis yang ke-19 kita akan sambung pada bulan 12 nanti, InsyaAllah. Dan saya mohon doa daripada semua
agar Allah Ta'ala permudahkan urusan kami untuk tunaikan umrah dan untuk ziarah guru-guru kami di Mesir sana. Moga-moga perjalanan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan kami mendapat melakukan ibadah dengan baik dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga kalian tuan-tuan juga semua, saya doakan agar Allah Ta'ala jemput juga semua untuk bertawaf di Kaabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk memberi salam sendiri di hadapan baginda Nabi kita sallam dan solat di dalam raudhah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.